Baiklah. Sebelum kita memulakan, Ustaz ada soalan. Pernah tak pelajar semua mendengar perkataan mazhab? Dalam Islam ada beberapa mazhab. Siapa pernah dengar? Dan siapa yang tahu mazhab yang ada? Okey, baiklah. Jadi dalam Islam ini ada 4 mazhab yang terkenal yang dibawa sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Okey, yang paling tua mazhab Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Selepas itu yang kedua mazhab Maliki. Selepas mazhab Maliki ada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir sewaktu tahun Imam Hanafi meninggal. Imam Hanafi meninggal 150, Imam Syafi'i lahir pada tahun itu. Dan yang akhir sekali Imam Hambali, mengasas kepada mazhab Hambali. Okey. Jadi pada malam ini kita mempelajari mengenai mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Okey. Okey, sekarang Ustaz akan terangkan semula latar belakang berkaitan Imam Syafi'i. Nama penuh Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tarikh lahir 150 Hijrah di Gaza, Palestina, di Palestin. Tarikh wafat 204 Hijrah. Kunyah Abdullah, Abu Abdullah. Kunyah ni maksudnya nama gelaran, kunyah. Macam Nabi, nama Nabi Muhammad, kunyah Nabi Al-Amin. Al-Amin kan gelaran Nabi. Macam ini Imam Syafi'i Abu Abdullah. Okey, kepribadian, sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Ini kenapa Imam Syafi'i tinggal bersama dengan orang Arab Badui ini, Arab yang kampung pendalaman. Sebab untuk mempelajari seorang pendalaman Arab ni, diorang menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa yang asli. Kalau dekat bandar-bandar, mereka orang Arab diorang akan guna bahasa pasar, bahasa am. Kalau orang Badui, orang pendalaman, guna bahasa yang fasih. Jadi Imam Syafi'i sanggup tinggal bersama orang-orang pendalaman untuk belajar bahasa Arab. Setelah itu Imam Syafi'i ini sanggup bermusafir jauh demi kecintaan terhadap ilmu. Lepas itu yang ketiga, berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah itu sangat pemurah kepada fakir miskin, walaupun hidup sederhana, tinggi sifat orang dan kuat beribadat. Jadi Imam Syafi'i ini memang dari kecil yang terkenal sebagai orang yang soleh. Umur 9 tahun, umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. 7 tahun Imam Syafi'i dah menghafal Al-Quran. Waktu umur 7 tahun tu juga Imam Syafi'i dah menghafal. Ustaz nak cerita sikit berkaitan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang banyak cerita-cerita kelebihan. Antara dia, Imam Syafi'i ini kalau dia pergi masjid, dia akan tutup telinga dia menggunakan kapas. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ini orang yang IQ sangat tinggi, sangat pintar. Bila dia
nak hendak ke masjid dan mendengar orang sekeliling bercerita, automatik dia akan menghafal setiap perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang yang lalu-lalu. Betapa tinggi IQ Imam Syafi'i ini. Jadi kalau Imam Syafi'i nak pergi masjid, dia tutup telinga dia guna kapas supaya tak dengar perbualan orang. Lepas Imam Syafi'i ni kalau dia baca buku, kalau dia baca buku muka surat sebelah, dia mesti tutup yang sebelah. Sebab kalau dia buka yang sebelah tu, pasti dua-dua dia akan terus dapat. Tak apa, belum baca lagi dia dah faham dah. Antara kelebihan Imam Syafi'i ni. Dia belum baca lagi muka surat sebelah, dia dah faham dah. Sebab tu kalau dia baca buku, dia tutup guna tangan dia, tutup muka surat sebelah. Supaya dia tak supaya macam tu lah. Betapa Imam Syafi'i ni IQ sangat tinggi, sangat soleh. Okay. Imam Hambali, nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tarikh lahir 164 Hijrah di Baghdad, tarikh wafat 241 Hijrah. Kunyah dia Abu Abdullah. Kepribadian yang pertama, sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Yang kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Yang ketiga, banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berumur 9 tahun. Yang keempat, kuat beribadat nufal Ustaz. Sorry kalau salah. 5, sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Okey, bagus. Yang tu kuat beribadat nawafil. Nawafil ni ibadat yang sunat. Okey, jadi Imam Hanbali ni antara guru yang terkenal. Beliau ialah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, guru dia Imam Maliki. Antara guru yang terkenal Imam Syafi'i, Imam Maliki. Macam ni nak senang. Pengasas yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Hanafi nama dia. Pengasas yang kedua, Imam Maliki. Mereka berdua ni hidup sezaman. Okey. Sebagai contoh macam ustaz hidup sezaman dengan pelajar semua ni. Begitu juga lah Imam Maliki dan Imam Hanafi. Setelah itu Imam Hanafi meninggal, wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak sempat berguru dengan Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i sempat berguru dengan Imam Maliki. Okey. Dan setelah itu ada Imam Hanbali. Imam Hanbali sempat berguru dengan Imam Syafi'i. Macam tu. Imam Hanbali belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Maliki. Macam tu. Okey. Baik. Yang ni saya nak cerita yang kepribadian yang kelima tu, sanggup dipenjara kerana mempertahankan akidah. Jadi waktu zaman tu ada satu khalifah. Khalifah itu dia beriktikad Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia bukan daripada kalangan kita Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni dia akidah dia terpesong, sesat. Jadi khalifah waktu itu mencabar Imam Hanbali. Dia tanya macam ni, Hanbali, Al-Quran itu makhluk ataupun kalam Allah? Jadi Imam Hanbali ini kita mesti yakin yang Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalau kita berkata Al-Quran itu makhluk, maka kita kafir. Okey, baik. Ustaz terangkan, Imam Syafi'i ini antara hasil karya beliau, Imam Syafi'i ini banyak mengarang buku. Begitu juga dengan imam-imam mazhab yang lain. Jadi ada 3 kitab yang terkenal daripada Imam Syafi'i, iaitu kitab Ar-Risalah, kitab kitab Al-Musnad. Itu hasil karya yang terkenal berkaitan dengan hukum-hukum lah. Hukum. Seterusnya beliau ini mengasaskan mazhab berdasarkan ijma', qiyas, istidlal. Ini adalah kaedah untuk mencipta hukum, membuat hukum.
halal, haram, semua sunat, makruh, mubah ni menggunakan 3 kaedah. Ada lagi kaedah lain, tapi ini kaedah-kaedah yang biasa digunakan Imam Syafi'i, iaitu ijma'. Ijma' ni maksudnya sepakat para ulama. Jadi Imam Syafi'i menggunakan kaedah ijma' dalam mengambil hukum. Seterusnya kias. Kias ini adalah mengambil hukum juga daripada yang lain. Contoh dia, contoh dadah. Isap dadah ni tak ada dalam hadis, tak ada dalam dalil. Cuma isap dadah ni dia memabukkan. Jadi dikiaskan kepada arak. Arak memabukkan, jadi apabila benda yang sama memabukkan, jadi haram. Itu kias. Kias ni kias macam itulah maksud kias. Okey, dan istidlal. Seterusnya murid terkenal daripada Imam Syafi'i, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, murid yang terkenal, dan Abu Ya'qub Yusuf, lagi Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni. Jadi mazhab Syafi'i ini banyak tersebar di Mesir, Iraq, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan, India. Jadi seterusnya berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hambali. Jadi antara kitab yang terkenal yang dikarang beliau iaitu Al-Musnad, At-Tarikh, Al-Illah. Lepas tu mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa sahabat, qiyas dan istishab. Jadi ini adalah kaedah juga. 3 ni adalah kaedah yang digunakan oleh Imam Hanbali dalam membuat hukum. Membuat hukum halal haram semua tu menggunakan fatwa sahabat, menggunakan qiyas dan istishab. Murid yang terkenal Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, dan Al-Walid bin Muslim. Mazhab Hambali banyak tersebar di Baghdad, Mesir. Okey, macam ni. Untuk tukar mazhab, kita menggunakan mazhab lain boleh, tapi kena mahir. Mahir macam mana? Kena faham macam mana ilmu-ilmu dalam mazhab. Kita kena mahir dalam mazhab Syafi'i, dan mahir, contoh kita nak ikut mazhab Hambali, kita kena mahir juga mazhab Hambali, dan kita mahir juga kepada mazhab Syafi'i. Baru kita boleh mengamalkan. Tapi dengan syarat, kalau kita nak campur adukkan mazhab ni boleh, tapi kena ada syarat. Contoh dia tidak mencampurkan dalam satu bidang. Contoh dia macam ni. Kita ambil wudu ikut mazhab Maliki. Setelah itu kita solat ikut mazhab Syafi'i. Yang itu tak boleh. Sebab dia dalam satu bidang solat. Sebab kalau mazhab Maliki, dia menyapu muka, lengan, lepas tu sapu kepala. Kepala kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kena seluruh kepala. Seluruh kepala kena basah. Baru sah kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, 3 helai rambut terkena sudah dikira sah kalau ambil wudu. Lepas tu cara solat pula, kalau Imam Maliki tak baca bismillah. Imam Maliki solat dia tak ada bismillah, Al-Fatihah tu. Terus Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Imam Syafi'i kena ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Jadi kalau nak campur adukkan mazhab, tidak boleh dalam satu bidang. Contoh dia bidang solat tu tak boleh. Dia kena berlainan. Okey, akhir sekali mari jawab kuis. Ustaz akan bagi link. Jawab kuis. Jawab kuis.